buat satu folder macam ni. Employee, self-employed, business owner, investor. Okey tuan-tuan, kalau kita duduk dalam kelompok ni tuan-tuan, employee, bekerja tuan-tuan, kita kena buat active income. Kita kena bekerja baru ada income. Kalau tak bekerja tak ada income. Pernah terfikir tuan-tuan, kalau besok lusa kita sakit, tak boleh bekerja, mana sumber nak datang lagi? Apa sumber yang nak datang lagi? That's why hari ni tuan-tuan, kita kena lihat masa depan tuan-tuan. Kalau kita tak melihat masa depan, tak mungkin kita ada masa depan. Okey, sama juga macam orang berniaga. Orang berniaga sama juga macam saya cakap tadi. Kalau tak berniaga tak ada betul. Jadi kontrak ni tuan-tuan, employee dan self-employed ni tuan-tuan, dia buat active income tuan-tuan. Kena aktif baru ada income. Kalau yang berniaga tu pergi makan angin seminggu, tak buka kedai, pun tak ada untung. Okey, jadi hari ni saya nak ajak tuan-tuan buat passive income. Maknanya dalam tidur pun tuan ada income. Kalau tak boleh bekerja pun tuan-tuan tetap ada income juga. Ini yang saya nak tunjukkan. Dan saya nak bawa semua duduk dalam kuadran B. BO ni, business owner. Business owner ni maknanya dia ada satu sistem. Dia ada satu sistem, dia ada satu franchise dia sendiri. Dia ada produk dia sendiri tuan-tuan. Dia ada sistem. Okey, jadi sama juga. Macam I ni investor. Okey, invest tempat yang betul tuan-tuan. Jangan invest di tempat yang bukan-bukan. Okey, jadi kalau kita duduk dalam dua kuadran ni tuan-tuan, insya-Allah tuan-tuan, kita tak perlu nak risau apa-apa tuan-tuan. Sebab income dah terus mengalir. Dia dah terus mengalir ke rumah kita macam air. Jadi hari ni saya nak tunjukkan cara macam mana kita nak bina pipeline ni tuan-tuan, supaya duit itu terus mengalir dalam rumah kita walaupun kita dah tak boleh buat apa-apa lagi. Tak nak alat. Okey, jadi hari ni tuan-tuan, saya nak tunjukkan cara macam mana nak beli pengguna yang bijak lah. Tapi sebelum tu kita tengoklah antara masalah kita ini tuan-tuan. Ramai belia tak ada rumah tuan-tuan. Ramai belia tak memiliki rumah. Orang Malaysia tak ada rumah dalam Malaysia tuan-tuan. Apa maknanya tuan-tuan? Orang Malaysia tak ada rumah dalam Malaysia. Okey, kalau nak cerita pasal rumah ni tuan-tuan, dulu kalau kita beli gaji 1,000, 2,000 kita dah boleh beli rumah tuan-tuan. Sekarang ni tuan-tuan, kalau nak beli rumah, gaji kampung kena ada 5-6 ribu tuan-tuan. Tak kira lah gabungan pendapatan antara isteri dan suami ke, kampung ni kena ada 5-6 ribu baru kita boleh beli rumah. Dan sebenarnya saya ada baca surat khabar tu tuan-tuan, tahun 2020 tuan-tuan, kalau tak ada gaji 15,000 tuan-tuan, jangan harap kita dapat beli rumah. Jadi kalau nak beli rumah daripada sekarang tuan-tuan. Okey, jadi hari ni satu lagi contoh macam kita tengok hidup tertekan, kesan kenaikan harga barang. Kita pening tuan-tuan, bila dengar je barang naik kita pening tuan-tuan. Kadang-kadang kita stres, kita marah kerajaan lah, kita marah itulah, kita marah inilah, kita marah peniaga lah, suka-suka barang naik barang. Tuan-tuan, kita asyik nak marah orang, kita nak marah diri kita sendiri. Bila kan nak berubah? Jadi sebelum tu macam saya sendiri tuan-tuan, sebelum ni kita pernah tengok kan, bila harga minyak naik je, besok minyak nak naik je, malam ni kita tengok kat Petronas ke, kat mana-mana bank minyak ke, berduyun-duyun orang beratur dalam minyak. Kenapa dia kejar yang hari ni? Kenapa dia tak buat sesuatu untuk hari yang esok tuan-tuan? Okey, jadi ni saya nak bimbing kat sini tuan-tuan. InsyaAllah saya tak kata saya ni hebat sangat, sebab saya percaya depan saya ni ramai orang yang hebat, ramai orang yang bijak-bijak tuan-tuan. Rupanya saya dapatkan tunjukkan satu jalan tuan-tuan. Okey, jadi macam saya cakap tadi lah, kalau dulu kita cuma dapat dunia perniagaan, dunia pekerjaan ni untuk dapat duit, dan hari ni kita jadi pengguna yang bijak untuk dapat duit. Okey, yang bestnya kita tak perlu niaga, kita tak perlu menjual. Itu yang best. Okey, kalau dulu saya banyak buat benda yang kena menjual, kena berniaga, renting tuan-tuan. Leceh. Okey, jadi kalau kita tengok carta tuan-tuan, kalau kita tengok carta pengguna telefon, pengguna prepaid lebih pada 27 juta orang, dan pengguna postpaid dalam 6 juta orang. Okay? Jadi hari ni tak kisahlah kita guna postpaid ke, kita guna prepaid ke, apa yang kita dapat benefit? Apa benefit yang kita dapat? Kita bayar duit tiap-tiap bulan, top up, bill apa semua. Apa yang kita dapat benefit daripada syarikat? Okay? Sebab tu hari ni kita kena jadi pengguna yang bijak. Bijak memilih yang mana aku nak pakai,
tuan-tuan tengok pernah dengar kan, dulu ada yang kecoh-kecoh pasal nak naik charge 6%, maknanya kita boleh top up RM10, kita kena tambah lagi 60 sen. Dan hari ni tengok tuan-tuan, syarikat telekomunikasi untung 17 juta tuan-tuan. Satu hari untuk 17 juta daripada semua pengguna pakai handphone tuan-tuan. Ini baru cerita pasal SMS. Lepas tu pula dia call, dia collect untuk calling kita pula. Semalam itu hari saya baru baca satu lagi dekat surat khabar. Ada satu company telekomunikasi, dia collect 460 juta tuan-tuan. 460 juta tuan-tuan, bayangkan tuan-tuan. Okey, jadi hari ni ini yang saya nak sampaikan tuan-tuan. Yang penting kita kena bijak memilih. Jadi apa yang saya nak kenalkan pada tuan-tuan hari ni tentang singkat yang baru tuan-tuan. Singkat yang baru. Ini siapa punya singkat? Tuntok punya singkat. Tuntok punya singkat yang baru. Yang kat kedai itu lain. Itu tak ada program untuk buat duit. Okey. Tapi singkat ni ada program untuk kita buat duit. Yang bestnya kita dapat banyak manfaat dengan singkat ni tuan-tuan. Okey. Tengok tuan-tuan belakang ni ada tulisan tuntok, depan ni Tone Excel. Okey, saya tunjukkan company punya profile. Okey, company punya profile ni tuan-tuan. Cik Syed Kamarul Zaman ni dia chairman untuk Tone Excel, dan Jason Low ni chairman untuk Tuntok. Pernah dengar kan Jason Low? Okey, jadi dia dua orang bergabung untuk buat program ni, untuk jalankan projek ni tuan-tuan. Dan dia nak share keuntungan dengan semua pengguna tuan-tuan. Dan singkat ni tuan-tuan tak boleh jual kat kedai. Sebab apa tak boleh jual kat kedai? Sebab dia nak bagi chance untuk pengguna buat untung. Asyik peniaga je buat untung, kali ni kita sebagai pengguna pula buat untung tuan-tuan. Jadi singkat ni yang bagusnya tuan-tuan, kita pakai setiap kali kita top up, kita dapat point. Dan point tu kita boleh tukar dengan Air Asia punya tiket untuk pergi melancong. Okey, hari ni kita top up dapat apa? Dapat call SMS je. Okey, tapi hari ni kita top up dapat melancong. Okey. Satu lagi, kita pakai handphone ni, kita pakai SIM card ni, kita dapat insurans free. Insurans 100k tuan-tuan. Kalau nak beli insurans kat luar 100k tu berapa banyak kita bayar setiap bulan? Kat sini kita dapat free tuan. Kita pakai SIM card ni secara automatik, kita dah ada nombor keahlian insurans. Okey. Yang satu lagi yang best, bila kita pakai SIM card ni tuan-tuan, kita ibarat owner syarikat telekomunikasi, sebab kita ada sistem. Semua orang akan dapat sistem. Macam saya cakap tadi business owner ada sistem. Okey. Jadi hari ni bila kita involve dalam program ni, kita ibarat business business owner dalam program ni tuan-tuan. Sebab apa? Bila kita recommend orang lain pakai SIM card ni tuan-tuan, dia orang pergi top up kat mana-mana sekalipun tuan-tuan, kita dapat commission, kita dapat untung. Kan seronok macam itu tuan-tuan. Daripada kita berniaga ada orang berniaga top up, orang lain datang jumpa dia baru dia dapat untung. Orang lain pergi top up tempat lain, dia tak dapat untung. Tapi hari ni dengan program ni, orang pergi top up kat mana-mana sekalipun kita dapat untung. Itu yang bestnya tuan-tuan. Okey. Satu lagi saya ada buat satu strategi lah. Memang senang lah untuk kita jalankan program ni. Okey. Okey, nak top up tu contoh macam inilah tuan-tuan. Contohlah kita top up RM10, kita top up RM10, kita dapat 20 poin. Kita top up RM50, kita dapat 70 poin. Okey, lagi besar amount top up, lagi besar kita punya poin. Jadi poin tu tuan-tuan, kita boleh redeem. Tengok je lah poin berapa kita nak kumpul. Katalah kita nak kumpul sampai 4,000 poin sebab kita lagi bantu. Cukup 4,000 poin, kita pergi ambil ASR punya tiket untuk pergi melancong. Sekurang-kurangnya dapat juga melancong, daripada asyik melancong saja. Kalau nak pergi jauh sikit, nak pergi London, kumpul sampai 20,000 poin. Okay? Poin tu tak ada due date tuan-tuan. Tak ada due date, dia akan sentiasa terkumpul. Okay? Jadi kumpul lah berapa banyak tuan-tuan nak kumpul. Pergilah berapa jauh tuan-tuan nak pergi. Yang pakai handphone dapat pergi melancong, kan seronok tuan-tuan. Okay? Satu lagi contoh macam nak top up ni tak ada salah. Mana-mana kita boleh top up. Di mana-mana ada jual Tuntok punya top up, di situ kita boleh pakai. Okey. Kat sini yang bestnya tuan-tuan, tuan-tuan pakai SIM card ni, tapi tuan-tuan boleh kekalkan nombor lama. Tak kisah tuan-tuan pakai nombor Digi ke Celcom ke Maxi ke apa, tak kisah. Tuan-tuan boleh kekalkan nombor tu. Itu yang best sebab kawan-kawan kita semua dah tahu nombor kita. Betul tak tuan-tuan?